Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bidang sirah dengan tajuk Meneladani Sifat Tabligh. Kamu boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 pada muka surat 108 hingga 111. Di bawah tajuk ini, kamu akan mempelajari standard pembelajaran 5.2.1 menghuraikan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi AS. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah SWT kepada umat mereka. Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagaimana umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ustaz, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad SAW yang Ustaz beritahu tadi. Bagus, Siti. Kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah", yang bermaksud, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Adik, tahu tak, di sekolah tadi Ustaz Hadi ada menceritakan mengenai sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Wah, sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Ceritalah kakak, adik nak dengar. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah SWT seperti Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Talib dan Zaid bin Haris, dan mereka pun memeluk Islam. Antara cabaran yang diterima, ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Tindakan Nabi Muhammad SAW, baginda tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh dengan tidak berputus asa. Yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah SWT. Antara cabaran yang diterima oleh baginda, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, menyakiti baginda. Tindakan Nabi Muhammad SAW, baginda sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Seterusnya, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Antara cabaran yang diterima oleh baginda, baginda telah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tindakan Nabi Muhammad SAW, baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekasaran.
Seterusnya, yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda telah mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Antara cabaran yang diterima oleh baginda, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Malah ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad SAW, tugas dakwah tetap diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Adik nak tahu tak apakah kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh? Antara kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh, yang pertama, ajaran Islam semakin tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Sebagai rumusan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.